Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, semua dengar tak suara cikgu? Dengar cikgu. Okay, dengar. Okay. Okay, jadi semalam kita dah belajar sikit mengenai 4.3 iaitu kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Di mana kita dah belajar mengenai pembangunan tanah, pembangunan wilayah dan juga pembangunan koridor wilayah. Okay, jadi kejap lagi cikgu akan sambung nota mengenai pembangunan wilayah dan pembangunan koridor wilayah. Okay. Apa beza pembangunan wilayah dengan pembangunan koridor wilayah? Dia ada beza tau. Walaupun pembangunan wilayah tu dia dekat negeri-negeri. Dia dekat negeri-negeri. Dia tak tertakluk kepada satu tempat sahaja. Maksudnya contohnya kalau kita tengok dekat peta tu, ada senarai lembaga kemajuan kan, apa yang ditubuhkan di beberapa buah negeri untuk membangunkan wilayah baru. Okay, yang ditubuhkan seperti Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan, Kesedar, Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, Perda, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, Ketengah, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, Kejora, dan juga Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara, DARA. Okay. Jadi kesemua lembaga ni dia bertanggungjawab dalam membangunkan kawasan-kawasan, semua kawasan dalam wilayah yang mereka duduki. Macam kalau Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, di Kedah mereka bertanggungjawab untuk membangunkan kawasan-kawasan dalam wilayah tersebut. Dia tak fokuskan kepada sesuatu kawasan sahaja. Contohnya kalau lagi antara lembaga kemajuan lain, kalau dekat Sarawak dan Sabah, Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak dan juga Lembaga Kemajuan Tanah Sabah dan juga Lembaga Pemeliharaan Tanah Sarawak. Dan selain daripada pembangunan kawasan, lembaga-lembaga kemajuan ni juga bertanggungjawab dalam memelihara tanah yang ada di kawasan-kawasan dalam tahlukan mereka dalam wilayah tersebut. Okay. Bayar sewaan tanah, semua tertakluk kepada lembaga kemajuan wilayah yang ada setiap wilayah tu lah. Okay, jadi pembangunan wilayah tu dalam wilayah tu. Dia tak tertakluk kepada satu-satu tempat je. Okay, tapi kalau pembangunan koridor wilayah ni macam mana? Macam pembangunan koridor wilayah ni, dia tertumpu kepada dalam wilayah tu satu tempat sahaja dipilih. Jadi pembangunan koridor wilayah ni merupakan salah satu projek khas jangka masa panjang yang dijalankan oleh kerajaan. Pembangunan koridor wilayah ni termasuk dalam bajet 2010. Dalam bajet 2010 di mana kerajaan memperuntukkan sebanyak RM3.5 bilion untuk perbelanjaan projek ni. Jadi melalui 3.5 bilion ni, kerajaan membelanjakan untuk membangunkan pembangunan koridor wilayah dengan mengadakan pelbagai program latihan untuk melatih pekerja, untuk menghantar pakar, melatih pakar yang ada, untuk membangunkan kawasan untuk pembangunan koridor wilayah. Jadi ada dua strategi yang kerajaan jalankan untuk pembangunan koridor wilayah ni. Ada dua, iaitu menarik pelabur asing dan juga penumpukan kepada pelaburan tempatan. Okay, selain daripada pelaburan asing, pelaburan luar negara, mereka harapkan mereka juga hendak menarik pelaburan tempatan untuk memajukan kawasan mereka. Selain daripada macam dalam perenggan tu cakap, selepas tahun 2005, kerjasama sosioekonomi dilaksanakan melalui pembangunan koridor wilayah berlandaskan projek pembangunan. Pembangunan koridor wilayah merupakan perancangan strategik jangka panjang yang memberikan tumpuan kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan negeri dan wilayah. Maksudnya dalam koridor wilayah ni, kerajaan fokuskan kepada kawasan-kawasan yang kurang maju, yang berpotensi untuk dimajukan, yang berpotensi untuk menarik pelabur, yang berpotensi untuk meningkatkan ekonomi. Okay? Jadi pembangunan koridor wilayah ni antara tujuannya adalah untuk merapatkan jurang ekonomi antara wilayah-wilayah, meningkatkan pendapatan
menjana peluang pekerjaan. Nah, bila ada pembangunan koridor wilayah, kawasan baru dibangunkan dan ada pelbagai, contohnya hotel 5 bintang kan. Nah, jadi pekerjaan pun, peluang pekerjaan pun semakin banyak. Jadi dapat meningkatkan taraf hidup seseorang rakyat dalam kawasan tu, dan juga meningkatkan pendapatan dan juga untuk mengurangkan kadar kemiskinan dalam sesuatu tempat tu. Okey, jadi seterusnya selain daripada tu, antara tujuan kerajaan untuk mengadakan pembangunan koridor wilayah ni adalah untuk mengagihkan kekayaan untuk dinikmati oleh rakyat. Hasil daripada pembangunan koridor wilayah ni, kerajaan akan mengagih-agihkan untuk rakyat menikmati kekayaan tu. Okay. Jadi ada juga tingkatkan peluang pekerjaan dan juga meningkatkan kualiti hidup. Kualiti hidup rakyat. Contohnya kalau sebelum ni rakyat hidup dalam kemiskinan. Kalau sebelum ni rakyat makan pun bercatu kan. Jadi pembangunan koridor wilayah ni bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualiti. Jadi daripada miskin jadi hidup yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Okay, jadi setiap, kalau kamu tengok di jadual 4.1 ni, rancangan pembangunan koridor wilayah, ada SJER, NCER, ECER, SCORE dan juga SDC. Okay, setelah setiap rancangan pembangunan koridor wilayah ni ada tujuan dan matlamatnya tersendiri. Okay, macam mana matlamat tersendiri? Contohnya kalau projek NCER tu memfokuskan kepada sektor perkilangan, pertanian dan juga perindustrian. Yang itu untuk NCER. Kalau ECER untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi antara wilayah-wilayah dan juga untuk merapatkan jurang pendapatan antara penduduk-penduduk dalam wilayah tersebut. Dalam wilayah-wilayah yang difokuskanlah. Okay. Kalau SCORE, kalau Sarawak pula, untuk pembangunan sumber-sumber tenaga dalam tempoh 22 tahun. Bayangkan, dari tahun 2008 projek SCORE ni, jadi 22 tahun, cuba kira berapa tahun. Akan datang 22 tambah 8 sampai 2030. Sekarang ada lagi 9 tahun. Sarawak kan ada banyak sumber-sumber tenaga, terutama sumber minyak. Betul tak? Dekat Sarawak pun ada pelantar minyak. Okay. Jadi antara yang lain, tahun 2008 kita tengok SDC pula. SDC merujuk kepada, dia memfokuskan kepada sektor pertanian, pelancongan, perkilangan dan logistik dalam tempoh masa 18 tahun. Jadi ini antara projek jangka panjang kerajaan sebenarnya, pembangunan koridor wilayah. Pada pembangunan wilayah ni dia memang ada, dia tak ada kira tahun-tahun, dia tak kira tempoh, dia memang ada selama-lamanya. Tapi kalau pembangunan koridor wilayah ni, dia merupakan strategi jangka panjang dalam bajet 2010. Okay. Semua faham tak apa beza antara pembangunan wilayah dan juga pembangunan koridor wilayah? Okay, harus faham. Yang lain? Okay, faham. Okay, cikgu nak tulis nota sikit dekat depan. Baru-baru ni apa yang pembangunan wilayah ni yang Lembaga Kemajuan dah buat, disebabkan COVID-19, Lembaga Kemajuan ni ada keluarkan moratorium atau penangguhan pembayaran untuk penyewa tanah. Ini antara apa yang Lembaga Kemajuan dah buat untuk memahami keadaan rakyat pada masa sekarang.
Ini antara projek bangunan yang berhasrat untuk membantu rakyat dari dulu sehingga sekarang. Alhamdulillah. Maaf. Jadi antara tujuannya adalah untuk menangani ketidakseimbangan wilayah. Tujuannya untuk menangani ketidakseimbangan wilayah ni maksudnya tak adalah dalam satu-satu wilayah ni ada yang rakyat yang kaya, ada yang rakyat yang miskin, ada yang tanah dah digunakan, ada yang tanah terbiar, ada yang tanah tidak disewa kepada orang lain. Jadi pembangunan wilayah ni penting supaya semua wilayah yang yang tertakluk tu seperti yang macam contohnya Ketengah, Dara, Kejora, Pedah, Kedah, Kesedah, mereka bertanggungjawab dalam memastikan wilayah-wilayah yang mereka ada tu menjadi seimbang. Rakyat yang seimbang maksudnya rakyat yang berpendapatan, tak adalah ada yang miskin, ada yang terlalu miskin, ada yang terlalu kaya. Maksudnya macam tu. Keseimbangan wilayah ni lebih kepada tanah sebenarnya. Lebih pada tanah. Memastikan setiap tanah yang mereka ada dalam satu wilayah tu digunakan dengan sebaik mungkin. Dengan macam contohnya pembangunan wilayah baharu dilakukan dengan kawasan lebih luas dibuka oleh Kerajaan Persekutuan di beberapa buah negeri. Contoh lain macam apa? Daripada Kesedah, Kedah,
Perda, ke tengah, kejora, darah, LKTS, SLDB. Ini antaranya. Ini antara pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam membangunkan wilayah. Membangunkan wilayah di Malaysia. Siapa yang dah siap salin boleh beritahu cikgu. Siapa yang dah siap boleh beritahu kat dalam komen. Okay, dah siap. Okay, adik dah siap. Okay, yang lain? Okay, dah siap. Okay, cikgu nak padam. Jadi kita pergi ke pembangunan koridor wilayah.
Jom. Okay, siapa yang dah siap salin boleh beritahu cikgu. Cikgu, cikgu yang bawah sekali tu tak nampak untuk Untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat. yang itu dia. Kasih cikgu. Okay, sama. Okay, Yana dah siap. Yang lain? Okay, belum. Okay, tak apa.
Okay, Amir Iskandar dah siap. Okay, yang lain dah siap Cikgu nak padam. Sekejap lagi cikgu nak sambung sikit mengenai bangunan koridor wilayah lagi. Okay, jadi kamu sambung je ke bawah untuk nota kamu. Cikgu nak padam sebab tak cukup tempat. Ya, ada berapa? Kita ada 5 rancangan pembangunan koridor wilayah, iaitu kalau 2006 SJIR Selatan Johor yang fokuskan kepada Johor sajalah, iaitu Iskandar, Malaysia. Rancangan pembangunan Iskandar.
Cikgu sebelah sektor tu apa? Untuk sektor perkilangan. Sektor perkilangan. Jelas tak perkilangan? Amira dengan Zafwan. Okay. Sama-sama. Okay, kalau dah siap bintang cikgu, cikgu nak sambung lagi sikit untuk bangunan koridor wilayah ni dekat lintas seterusnya. Cikgu boleh ambil gambar sebab line saya tak kuat. Okay, cikgu dah ambil gambar. Dan cikgu kena transfer dari WhatsApp ke laptop. Sekarang jelas tak, Hidayah? Hidayah sekarang jelas tak, Hidayah? Yang lain jelas tak? Okay, Hidayah? Hidayah okey tak? Screen? Kejap okey, kejap tak. Sekarang okey tak? Sekarang. Kejap cikgu nak pastikan takut line cikgu. Sekarang okey tak, Hidayah? Oh, pasti berkabung. Sekejap ya, cikgu tengah nak transfer gambar.
Okay, cikgu baru hantar nota sejarah untuk yang sekarang ni. Okay, pada siapa yang kabur dekat depan boleh buka nota untuk gambar tu. Okay, cikgu tak bagi lagi nota sepenuhnya dalam gambar dekat sini sebab cikgu belum compilekan lagi dalam Google Drive. Cikgu nak kena compilekan semua dari awal sampai habis cikgu ajar, baru cikgu akan compilekan dalam satu file dekat Google Drive. Okay. Okay, yang lain dah siap? Sudah stop dulu. Stop. SD.
Okay, siapa rasa boleh beritahu cikgu? Okay, yang Iskandar belum. Okay. Nampak? Okay, okay. Okay, Danish dah siap. Okay. Okay, Faris dah siap. Okay, yang lain dah siap belum? Hamid Iskandar dah siap? Okay, dah siap. Okay, jadi kita terus pergi ke muka surat 74 iaitu kerjasama pemeliharaan khazanah negara. Ada siapa berminat nak bekerja dalam bidang yang kena deal dengan kehidupan liar, kehidupan laut?
ataupun yang nak bekerja di laut macam TLDM ataupun jadi perenang, penyelamat. Okay, kita tengok kerjasama pemuliharaan khazanah negara. Okay, Malaysia merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan flora dan fauna. Bagi mengekalkan warisan biodiversiti untuk kepentingan generasi kini dan akan datang, kerajaan pada setiap peringkat bekerjasama mewujudkan rangkaian kawasan perlindungan seperti taman negara dan taman laut. Okay, kita tengok pengurusan taman negara. Okay, berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, pengurusan hidupan liar dan taman negara merupakan tanggungjawab bersama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Bagi mengukuhkan kerjasama ini, Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 iaitu Akta 76 diwujudkan pada tahun 1972. Okay, pada tahun 2010, Akta ini digantikan dengan Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 yang dikenali sebagai Akta 716. Antara tahun 1972 hingga tahun 1978, Kerajaan Persekutuan mengambil alih pentadbiran semua Jabatan Mergastua Negeri di Semenanjung Malaysia. Jabatan Mergastua kemudiannya dinamakan sebagai Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara iaitu Perhilitan Semenanjung Malaysia. Pengurusan Taman Negara di Sarawak dan terletak di bawah pengurusan Perbadanan Perhutanan Sarawak, manakala Taman Negara di Sabah terletak di bawah Jabatan Hidupan Liar Sabah. Dan sekali lagi tengok pengecualian Sabah dan Sarawak dalam pengurusan yang terlibat. Maksudnya kalau sebelum ni immigration Sabah dan Sarawak terkecuali, yang samalah juga sekarang ni pengurusan Taman Negara untuk hutan di Sabah, haiwan-haiwan di Sabah terletak di bawah Jabatan Perlindungan Negeri mereka sendiri, Sabah dan Sarawak. Okay, tapi Semenanjung untuk terletak di bawah Perhilitan. Okay. Kenapa Sabah Sarawak terkecuali selalunya cikgu? Oh, sebab mereka memang sejak daripada perjanjian Malaysia 1963 mereka memang nak bersifat berkecuali. Sebab mereka kan macam mungkin sebab kedudukan mereka yang kebebasan berautonomi, betul. Kebebasan berautonomi. Maksudnya mereka nak kuasa autonomi sendiri. Sabah dan Sarawak dia selalu nak kuasa mereka sendiri. Mereka kalau boleh nak lain dah daripada apa yang kerajaan persekutuan buat. Maksudnya apa yang kerajaan persekutuan buat tu mungkin tak selari dengan apa yang Sabah dan Sarawak nak buat. Macam tu. Jadi sebab itulah Sabah dan Sarawak selalunya terkecuali sebab mereka nak walaupun Sabah dan Sarawak terletak di bawah Malaysia, tapi sejak perjanjian Malaysia 1963 mereka dah mengamalkan sifat berkecuali. Maksudnya mereka nak mempunyai kuasa autonomi yang sendiri. Maksudnya kuasa autonomi ni kuasa yang tak boleh dikacau oleh mana-mana pihak pun termasuk kerajaan persekutuan. Mereka nak sendiri. Kenapa Sabah dan Sarawak terkecuali? Yang sebab dah termasuk dalam perjanjian untuk sebelum dalam perjanjian untuk memasukkan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia. Sabah dan Sarawak letakkan syarat macam tu. Mereka nak kuasa yang tersendiri, kuasa autonomi. Tapi apa pun masih terletak di bawah kerajaan persekutuan Sabah dan Sarawak. Tapi ada kuasa-kuasa yang mereka nak pegang sendiri. Okay, Anani, boleh? Okey, jadi kita tengok dekat peta menunjukkan antara kawasan perlindungan hidupan liar dan taman negara di Semenanjung Malaysia. Ada Taman Negeri Royal Belum, Taman Negara, Taman Kehidupan Liar, Taman Negara Johor Endau Rumpin. Sebab itulah kalau contohnya lah, kamu ada terjumpa haiwan liar. Pernah nampak tak dalam baru-baru ni video viral? Ada orang dia bawa ular sawa, melilit pinggang dia naik motor. Besar tau ular sawa tu. Siapa ada tengok video tu? Dia orang lelaki bawa naik motor ular sawa. Dia sangat besar. Dia besar dia kalau kamu ada tengok cerita Anaconda tu. Dia taklah besar macam cerita Anaconda tu tapi dia punya besar dia lebih kurang macam tu lah. Tapi memang sangat besar ular sawa tu. Tak tahulah kenapa dia pergi naik motor. Dia bawa sendiri ke Perhilitan ataupun ke Jepam untuk ni. Dia tak tunggu bomba ambil ataupun Jepam ambil.
Mungkin sibuk ke apa ke, dia pergi bawa sendiri. Tapi sebenarnya kita sendiri tak boleh bela haiwan liar. Kalau kita ada terjumpa ular ke, buaya ke contohnya, ataupun apa haiwan liar yang lain, contohnya kamu terjumpa biawak ke kan, kamu tak boleh bela. Sebab haiwan ni dia terlindung di bawah akta yang dia ada, iaitu Akta Pemeliharaan Hidupan Liar. Okay, kalau terjumpa pun kamu kena cepat-cepat call bomba ataupun JPAM. JPAM lah selalunya. Dan pihak JPAM akan sama ada hantar ke hutan balik ataupun hantar ke Jabatan Perhilitan. Tengoklah sama ada kedua-duanya. Tujuannya adalah untuk melindung kehidupan haiwan liar. Siapa ingat sebelum ni ada haiwan yang dah pupus. Ada haiwan tu dia dah meninggal. Itulah haiwan betina satu-satunya. Yang haiwan liar satu-satunya yang ada. Kalau haiwan liar tu tak ada dah sekarang. Dia dah meninggal masa tu. Zaman Najib ada masa tu kalau tak silap. Badak sumbu badak Sumatera. Badak Sumatera. Bukan beruang, dia badak. Badak Sumatera betina tu. Dia pelbagai cara dah Jabatan Perhilitan dah cuba buat untuk selamatkan haiwan tu daripada meninggal. Macam-macam ubat dia bagi sebab nak bagi dia at least dia ada keturunan lah, tapi tak dapat. Jadi bila badak sumbu tu dah meninggal, jadi secara rasminya badak tu pupus dekat Malaysia, dah tak ada dah. Sebab betina tu yang terakhir. Dah tak ada. Panda tu bukan Najib bawa, Datuk Seri Najib bawa dari China ke sini. Namanya apa? Panda yang Najib bawa ke Malaysia. Dari China. Nama dia Liang Liang. Tahun 2015 kot. Tahun 2014 Najib bawa. Nama panda tu Cina juga tak? Nabil, nama dia Rosmah kot. Taklah, bukan nama dia Rosmah. Nama dia Liang Liang. Panda dibawa ke sini. Lawak panda nama dia Hua dan Feng Yi. Tu pun ada juga panda. Tujuannya Menteri bawa tu bukannya apa. Sebab nak tambahkan nak tambahkan jumlah hidupan liar di Malaysia untuk breedkan mereka. Macam tu. Okay. Macam contohnya kalau kamu ada bela macam contohnya suami cikgu ada belikan laga kan. Belikan laga. Ikan laga tu dia breedkan. Dia breedkan, dia kacukkan. Dia dapatlah banyak anak. Macam tu lah. Tu antara cara cara pihak perhilitan di Malaysia memelihara haiwan hidupan liar di Malaysia. Taman Negara Ketok Gambar, Taman Negara Kinabalu, Sabah diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pertama di Malaysia pada tahun 2000. Tapak Negara Mulu Sarawak diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2000. Dekat bawah ni spesies Rafflesia azlani merupakan spesies asli semenanjung Malaysia dan mula ditemukan di hutan simpan royal belum di negeri Perak pada tahun 2003. Bagi memperingati penemuan ini, Rafflesia tersebut dinamakan bersempena dengan nama Sultan Perak, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah ibni almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullah. Jadi sebagai lambang spesies tu, Rafflesia tu ada dekat duit. Kalau kamu tengok duit RM10 tu, ada gambar Rafflesia. Ada gambar Rafflesia, ada gambar bunga raya, betul tak? Cuba cek balik duit kamu. Yang ada. Ini antara Hanani tak ada duit. Janganlah sedih sangat Hanani. Tak ada duit.
Aduh, okey. Sekejap Ha. Jadi di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar ni kita dilarang sama sekali membunuh, memburu. Selain daripada memelihara tadi, pemelihara pun tak boleh tanpa lesen, tak ada lesen, tanpa sebarang tujuan. Membunuh tak boleh, memburu pun tak boleh. Belia pun tak dapat. Oh. Sebab kamu belum sambung belajar kan anak ni? Siapa yang belum sambung belajar, sebab tu untuk yang sambung belajar, betul tak? Cikgu apply juga belia tu. Tak dapat. Cikgu saja je try apply belia dekat Shopee, tak dapat. Dan umur 17. Rasanya mereka untuk 18 hingga 23. Untuk IPTA, untuk IPT, pelajar IPT. Danish tu kan 18, buatlah remaja dan kanak-kanak kan. Buatlah belia, dewasa. Government sugar daddy. Siapa ada sugar daddy orang kerajaan bolehlah bodek-bodek. Kecewa. Kita orang tak ada duit juga ni. Kecewa. Tak ada duit ke? Nanti mesti ada tu kerajaan bagi. Sekarang BPR, BPN. BPN tu kamu ada dapat tak? Tak dapat e-wallet. Oh tak dapat. Okay. Last dapat RM50. RM50 tu berdasarkan e-wallet ke apa anak ni? Aku tak berapa ingat e-wallet. E-wallet ke? Oh tak sengguh. Tapi at least bolehlah dapat beli T-Life. Ada apa? Ada e-wallet. Siapa guna e-wallet buat guna beli T-Life tahun lepas? Ada apa lagi yang guna e-wallet? Bolehlah buat beli power bank, nak charge handphone bila kelas. Oh, Kalis main Shopee Pay je. Shopee Pay pun dapat juga beli barang kan? Kalis beli power bank. Oh, lepaslah, alhamdulillah. Kalau kamu tengok kan, apa orang-orang yang bunuh kat contohnya ada video-video viral, video TV pernah tak nampak yang ada orang dia bunuh kucing dengan masukkan ke dalam mesin Ruby. Ada pernah nampak? Ada tak tengok video tu? Video viral. Ada video juga ada orang tu cuba campak kucing ke dalam sungai. Mesin Ruby. Orang tu masukkan kucing tu ke dalam mesin yang tengah berpusing. Itulah tak tahu kenapa, apa masalah tak tahu. Itu kena ni lah, kena report. Kena report dan polis tangkap, kenalah denda. Denda penjara tak tahu lah penjara ke tak, tapi memang kenalah. Di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan dia. Mesin pengering. Cikgu tak silap mesin pengering ke apa, tapi mesin Ruby lah. Iblis bertopeng. Wah, sama kot. Manusia bertopengkan iblis, iblis bertopengkan manusia. Ni kalau kamu tengok kat gambar sebelah muka surat 75, Hidupan Karang Hidup yang Sihat di Perairan Taman Laut Malaysia, program restorasi karang. Tengok macam-macam mereka buat untuk memelihara hidupan liar di Taman Laut Malaysia oleh Jabatan Perikanan Malaysia, aktiviti pembersihan dasar laut di Taman Laut Malaysia. Siapa minat buat kerja macam ni? Maksudnya bekerja dalam dasar laut, bersihkan. Cikgu tak boleh sebab cikgu tengok dasar laut, cikgu fobia sikit. Siapa minat bekerja dalam ni, macam minat dalam apa, meneroka kehidupan laut. Nani, oh ya. Kalis yang saya pasti bukan saya, kecewa. Yelah, Kalis kan minat ni kan menari lah Kalis. Oh, Maisara tak reti berenang. Oh, cikgu pun tak reti berenang juga. Jangan disebut. Cikgu tak sebut yang pasal depan CCTV tu Kalis. Cikgu sebut jangan menari. Apa minat menari je.
Sebut depan CCTV tak sebut CCTV. Okey, kita tengok pengurusan taman laut. Pengurusan taman laut bagi memelihara khazanah laut di negara kita. 42 buah pulau di perairan Kedah, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Labuan diwartakan sebagai taman laut sejak tahun 1964. Kerajaan Persekutuan membentuk dasar berkaitan dengan taman laut. Kerajaan negeri berkuasa terhadap pembangunan pulau. Jadi kerajaan negeri ni dia berperanan dalam pembangunan pulau tu. Macam mana mereka nak bangunkan terletak di bawah kuasa kerajaan negeri. Tapi dasar ataupun akta yang berkaitan dengan pengurusan taman laut dibuat oleh kerajaan persekutuan. Jadi penyelarasan pentadbiran taman laut dibuat melalui mesyuarat Majlis Penasihat Kebangsaan Taman Laut dan Rizab Laut yang dianggotai oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Jadi Jabatan Taman Laut Malaysia ditubuhkan pada tahun 2007 sebagai agensi kerajaan persekutuan yang bertanggungjawab secara keseluruhan dalam dasar pengurusan taman laut di Malaysia. Pada tahun 2018, pengurusan taman laut di Malaysia dipindahkan ke Jabatan Perikanan Malaysia. Kawasan perlindungan marin di perairan Sabah pula di bawah tanggungjawab kerajaan negeri melalui agensinya iaitu Taman-Taman Sabah. Itu pun asing juga pengurusan taman laut. Sabah pun asing. Jadi kalau di bawah Jabatan Persekutuan di Malaysia, Jabatan Perikanan Malaysia. Kita tengok peta lokasi pulau-pulau taman laut Malaysia. Kedah, Terengganu kat mana, Johor kat mana, Pahang. Ada banyak taman-taman laut. Kalau kita tengok taman laut di bawah pengurusan Taman-Taman Sabah, ada Taman Tunku Abdul Rahman, Taman Pulau Tiga, Taman Pulau-Pulau Penyu, Taman Marin Sakaran, Taman Pulau Sipadan, Taman Tun Mustafa. Hidupan laut 4 daripada spesies penyu dunia boleh dijumpai di perairan Malaysia. Wow, ada 4 daripada spesies penyu dunia. 2 daripadanya ialah penyu karah, Erythmochilus indicata dan penyu hijau, Chelonia midas. Di mana hidupan macam ni lah dilindungi oleh pihak pengurusan taman laut. Jadi sangat berharga. Dia dikira sebagai khazanah negara. Maksudnya macam bila ada haiwan yang macam tu maksudnya jadi trademark, jadi lambang kepada negara. Kalau kepada negara contohnya selalunya bunga raya, Rafflesia, tu tak? Okay. Kalau hidupan laut macam penyu. Okay. Semua faham tak mengenai pengurusan taman negara dan pengurusan taman laut? Okay, faham. Okay. Jadi setakatnya apa yang kita dah belajar mengenai kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri adalah pembangunan tanah, pembangunan wilayah dan juga kerjasama pemeliharaan khazanah negara. Okay, Encik bagi nota sikit kat depan.
Rahsia boleh dibaca dulu. Digantikan. Okay. Yang lain dah siap? Hidayah dah siap, Nisina dah siap, Adik dah siap. Yang lain? Belum. Okay, Diana belum. Okay, tak apa, tunggu dulu. Okay, Diana dah siap. Okay, sambung.
Cikgu singkatkan Semenanjung Malaysia ni sebagai SM. Okay. SM tu Semenanjung Malaysia. Jadi kat sini ada 3 Jabatan Perlindungan Hidupan Liar. Kalau Semenanjung Malaysia, Penjilitan. Kalau Sabah, Jabatan Hidupan Liar Sabah. Sarawak, Perbadanan Kesultanan Sarawak. Apa ni? Persekutuan. Persekutuan oleh Kerajaan Persekutuan di Semenanjung. Persekutuan. Persekutuan. Siapa yang dah siap boleh beritahu cikgu. Okay, dah siap? Okay, kalau dah cikgu nak padam. Okay, sekarang kita pergi ke pengurusan taman laut.
Okay, siapa yang dah siap boleh beritahu cikgu. Okay, jadi ni ini hasil kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Adanya mesyuarat majlis penasihat kebangsaan taman laut dan rizab laut. Mesyuarat ni dianggotai oleh kedua-duanya, kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Tujuannya adalah untuk penyelarasan pentadbiran taman laut. Ini tujuan mesyuarat ni. Mesyuarat majlis penasihat kebangsaan taman laut dan rizab laut. Okay. Tak apa, ambil masa dulu sampai dah siap kita tutup. Okay, Danish dah siap. Dia dah siap. Daya, bisa lagi kan. Hanani belum habis saya, Miss Kanada, Miss Linada, yang lain. Dah. Okay, Liana belum. Kenapa ada mesyuarat majlis tu cikgu? Sebab untuk menyelaraskan pentadbiran taman laut. Ini tujuannya. Untuk menyelaras pentadbiran taman laut. Sebab kadang-kadang ada pentadbiran atau sesuatu peraturan mengenai taman laut perlu diselaraskan ataupun dibincang kembali. Okay, jadi untuk sebarang perbincangan mengenai penyelarasan, mengenai apa-apa hal berkaitan dengan perubahan akta ke, perubahan dasar ke. Okay, jadi adanya mesyuarat majlis penasihat kebangsaan taman laut dan rizab laut yang dianggotai oleh kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Pentingnya ada perbincangan dengan kedua-duanya. Okay. Persekutuan dan negeri mesti ada sebab ini merupakan kerjasama antara persekutuan dan juga kerajaan negeri. Okay. Jadi tujuannya adalah untuk penyelarasan pentadbiran taman laut. Jadi setiap pentadbiran tu mesti perlu diselaraskan setiap dari semasa ke semasa. Jadi bila penyelarasan tu mesti ada, jadi akan adanya mesyuarat. Apa namanya? Mesyuarat majlis penasihat kebangsaan taman laut dan rizab laut. Okey. Kemudian Nani. Boleh cikgu. Kingana dah, Hidayah dah. Saya sudah padam, coba sambung. Sambung ni nota ni di bawah pengusaha taman laut lagi.
Utama. Boleh kalau siap boleh macam tu. Siapa yang dah siap boleh beritahu. Okay, adik dah siap. Yang lain? Belum. Belum. Okay, tak apa. Kita start dulu. Dah, Amir Iskandar dah. Yang lain dah belum? Dah. Okay, dah. Okay, jadi untuk hari ni kita belajar mengenai dua subtopik iaitu pembangunan wilayah, pembangunan koridor wilayah dan juga kerjasama pemuliharaan khazanah negara. Okay. Ada apa-apa pertanyaan mengenai kedua-dua subtopik ni untuk kelas hari ni? Tak ada cikgu. Siapa tu? Nabil? Wah, Nabil dengan lantangnya. Cakap tak ada cikgu. Wah, okay, yang lain? Dia cikgu. Yang lain semua jelas tak? Sekejap cikgu tengok orang hari ni kehadiran 47 orang. Okay, ramai. Cikgu harap kamu semua dapat apa yang cikgu ajar hari ni. Cikgu tengok dulu.
Jadi antara kerjasama antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri, pembangunan tanah, pembangunan wilayah, pembangunan koridor wilayah serta kerjasama pemeliharaan khazanah negara. Khazanah negara ni pentinglah sebab hidupan laut. Kenapa Pantai Barat Semenanjung tak termasuk dalam rancangan pembangunan tu cikgu? Pantai Barat. Kenapa tak termasuk? Ada sesiapa nak bagi jawapan? Ini macam soalan kebat. Kenapa negeri di Pantai Barat Semenanjung Malaysia tidak termasuk dalam rancangan pembangunan koridor wilayah? Tanya pendapat kawan-kawan kamu dulu. Sebab kawasan tu dah strategik dah menjadi tumpuan ekopelancongan. Saya rasalah. Itu antaranya boleh juga. Kawasan tu dah strategik. Maksudnya dekat sini, kalau macam kita tahu kat sini ada 5 rancangan pembangunan koridor wilayah di mana mereka fokuskan betul-betul kawasan tu. Kawasan tu sama ada strategik atau tak. Maksudnya strategik ni strategik untuk menjadi tumpuan rakyat, sama ada bukan dalam negara sahaja tapi di luar negara. Cikgu bagi contoh macam cikgu sebab orang Johor, cikgu cakap pasal Johor je lah. Jadi cikgu cakap pasal Iskandar Malaysia. Iskandar Malaysia ni dia terletak dekat dengan bandar Johor Bahru. Jadi Iskandar Malaysia ni mereka dah aim, kawasan ni strategik. Kawasan ni di mana boleh menarik perhatian orang-orang yang dekat situ, termasuk orang Singapura. Mungkin mereka dah kaji kawasan tu ramai orang Singapura ulang alik pergi kerja. Jadi kawasan tu boleh menjadi tumpuan daripada rakyat Singapura dan juga rakyat dalam negara, terutamanya Singapura. Jadi Singapura ni memang banyak ulang alik. Daripada Singapura masuk Johor. Johor keluar Singapura. Orang-orang Cina biasanya, orang-orang Melayu pun ada. Jadi secara tak langsung bila ada kawasan pembangunan koridor wilayah yang macam tu, jadi bila orang Singapura asyik lalu lalang, jadi orang Singapura juga akan tertarik dengan pelancongan kawasan koridor wilayah tu, sebabnya dah ada pembangunan jadi selain dekat dengan apa potensi pembangunan tu, strategik dia macam mana, tumpuan dia, apa tumpuan yang hendak dilakukan, macam contohnya ekopelancongan ke yang memberi manfaat kepada pelabur. Jadi mungkin kawasan Pantai Barat tu tak termasuk dalam rancangan pembangunan koridor wilayah sebab potensi dia kurang daripada kawasan-kawasan pembangunan koridor wilayah tu. Maksudnya contohnya sektor-sektor yang mereka nak lakukan, contohnya pertanian, perkilangan, pelancongan, maksudnya mungkin kurang daripada segi tu. Jadi sebab tu negeri-negeri kawasan-kawasan Pantai Barat tidak difokuskan untuk termasuk dalam rancangan pembangunan koridor wilayah. Okey. Danish, Haikal boleh? Yang lain semua boleh? Okey. Jadi sekarang dah pukul 5. Okey, jadi hari Ahad nanti kita akan macam biasa, kita akan buat soalan kebat drill mengenai soalan 4.2. Kita belum buat lagi, betul tak? 4.2 soalan kebat drill. Betul kan?
4.2 kita belum buat lagi kebat drill. Jadi kita akan sambung buat kebat drill pada hari Ahad untuk 4.2. Dan kalau sempat, kita akan sambung buat latihan untuk 4.3 pula. Okay, boleh semua? Hari Ahad. Boleh cikgu. Okay, jadi 4.4 nanti, maksudnya kerjasama penyediaan perumahan rakyat kita akan sambung pada minggu hadapan pada hari Rabu. Okay? Okay, jadi cikgu ucapkan terima kasih semua sebab berjaya menghadiri kelas online cikgu pada hari ini. Okay, jangan lupa makan dan solat. Okay? Okay, terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Assalamualaikum. Salam.